Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi majlis yang saya muliakan, saudara-saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung kuliah kita pada pagi ini, walaupun saya tidak dapat panjang pada pagi ini kerana ada mesyuarat pusat pada pagi ini pukul 10, dan saya pun baru balik dari Kemaman, baru sampai terus ke sini. Pada ceramah yang lalu telah pun kita huraikan mengenai perkara yang berkaitan dengan kesempurnaannya salat itu. Dan kita sambung pada pagi ini bagaimanakah kita boleh khusyuk dalam sembahyang itu. InsyaAllah kalau tidak habis hari ini memang tak habis. Kita akan sambung lagi pasal khusyuk ini akan melibatkan penterjemahan dan huraian segala bacaan dalam salat. Daripada doa iftitah sampailah kepada tahiyat akhir. Akan makan masa yang sangat panjang. Kerana Rabbighfirli saja, Rabbighfirli saja, belum warhamni itu akan makan masa 7 bulan. Ya, Rabbighfirli saja. Kerana Rabbighfirli itu akan melibatkan dosa. Maka dosa itu terbagi kepada dua, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar itu ada 70. Akan dihuraikan 70 tu. Akan makan 10 bulan tu. Kalau saya datang sekali 7 dosa, maka 10 bulan. Kalau sekali datang tu satu kali huraiannya dosa itu, maka 70 bulan. 70 bulan berapa tahun tu? 5 tahun. Mudah-mudahan. Tetapi saya mungkin ringkaskan, tak panjang. Kalau sekiranya kita datang sebulan 2 kali, mungkin akan selesai cepat. Itu baru Rabbighfirli, belum warhamni mau sehari pula tu. Walaupun ilmu ini sebenarnya amat luas sebenarnya. Itu pun kemungkinan yang saya huraikan pun tak habis. Mungkin ada tuan guru lain pula akan huraikan lagi panjang. Pada hari ini kita lihat dulu. Artinya khusyuk itu dalam ilmu tasawuf yang diambil kira. Ilmu fiqh yang diambil kira yang zahirnya. Kalau betul rukuknya, betul sujudnya, betul iktidalnya, betul bacaannya, sembahyang itu dikira sah dalam hukum fiqh. Tetapi kalau tidak khusyuk, sembahyang sah. Sembahyang tetap sah. Tetapi pahalanya diambil kira. Sama ada dapat ataupun tidak. Kata Imam Ghazali rahimahullah, pahala sembahyang itu dikira berapa peratus kekhusyukannya itu. Kalau 1%, dapatlah pahalanya 1%. Kalau 20 lah. Kalau tak ada langsung, tak adalah pahala dia gitu. Inilah pentingnya khusyuk. Di padang mahsyar memang kita tidak dituntut lagi pasal dah sembahyang dah. Betul lah sembahyang tu di segi fiqahnya betul. Maka orang yang mula-mula mencantumkan di antara fiqh dan tasawuf ialah Al-Imam Al-Ghazali. Dialah mula-mula mencantumkan di antara dua ilmu itu, fiqh dan tasawuf. Memang dahulunya bercanggah pendapat, orang fiqh satu hal, orang tasawuf satu hal yang lain. Maka Imam Ghazali mentansikkan, menserasikan di antara dua itu. Maka kita lihat bahawa khusyuk dalam sembahyang ini, khusyuk itu memang payah. Pasal hati kan bercakap. Walaupun nampak badan tu tetap, hati kan merayau juga dia. Bagaimana nak menambat hati itu? Itu masalah. Nak menambat hati itu. Nak supaya hati jangan bercakap. Supaya hati yang diingatkannya semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang diingatkannya, apa yang dibacanya. Yang difikirkannya, apa yang dibacanya. Bukan yang difikirkannya sesuatu yang di luar sembahyang itu. Tetapi oleh kerana manusia ni hatinya memang bercabang-cabang, maka bercakap-cakap hatinya, macam-macam yang difikirkannya. Makanannya, hutangnya, lauk hari ini, apa yang patut dibuat selepas sembahyang, macam-macam yang difikirkannya. Dengan yang demikian, bagaimana cara? Sebab kita peringkat awal lagi kita dah sebut, mesti pertama-tama sekali uduk itu kita ambil. Jangan cincai. Mesti bersungguh. Kemudian, hati kita mesti bersih. Artinya, taubat itu kena jaga. Pasal hati itu bercakap, pasal hati rosak. Hati kalau bersih kan dia bersih senyap, bersih cantik, nampak. Macam sebuah tempat kan, bila tempat bersih, kita pandang pun selesa. Tempat tu kotor, tak selesa nak pandang. Kalau tempat tu kotor, senang pula kotor. Kalau tempat bersih kan susah nak kotor. Tempat bersih, kita nak buang sampah pun kan sayang rasa. Walaupun orang nampak, orang tak nampak, kita pun tak nak kotor kat tempat tu pasal bersih. Tapi kalau tempat orang tempat sampah kan senang orang buang sampah. Begitulah hati ni. Kalau sudah bersih, susah yang kotor itu datang menghinggap. Lalat pun tak datang. Tempat bersih, lalat kan tak suka. Tapi kalau tempat tu kotor, lalat pun suka. Jin pun suka duduk. Maknanya kita ni kalau suka tempat kotor, maka adik-beradik lalat. Lalat tengok, lebih kurang aku aja dia kata. Maka yang pertama dipanggil at-tafahum. Peringkat pembaca. Ini peringkat mengadap. Dulu saya terangkan dulu, mesti bersih hati dan makanan pun jaga. Sekarang kita fahamkan bagaimana pula dah tegak dalam semayang ni, apa patut buat? At-tafahum. Makna memahami apa yang dibaca. Itu saya suraikan ceramah yang akan datang. Daripada Allahu Akbar kabirah tu sampai wa ana minal muslimin tu apa bendanya. Supaya mulut kita baca, lidah bercakap, hati pun mengertikan, memahami apa yang dibaca. Itu panggil tafahum. Memahami isi kandungan bacaan-bacaan yang kita baca dalam sembahyang, dalam salat itu. Barulah dia al-khawf yang kedua. Al-khawf maknanya takut. Takut menghadap Allah Ta'ala ni. Itu sebab Nabi SAW apabila dia hendak sembahyang, dah azan dah, seolah-olah kawan-kawan macam dah tak kenal lah. Pasal yang nak dihadap ni Allah Ta'ala. Begitu Sayyidina Ali, lepas azan, nak azan saja, pucat mukanya. Wahai Ali, mengapa pucat muka engkau? Engkau tahu, dia kata, siapakah sekarang kita akan menghadap? Nak menghadap Allah Ta'ala. Kan pucat muka. Macam kita nak jumpa orang besar lah, orang panggil. Tak usah orang besar sangat lah. Ketua jabatan panggil pasal sokong parti alternatif. Panggil masuk bilik, pucat muka. Apa ni? Kita ni bos dah panggil. Baru bos. Belum raja, belum sultan, belum Allah Ta'ala. Begitulah. Mana menghadap, sekarang menghadap Allah Ta'ala ni. Berubah muka, takut, bimbang. Menghadap Allah Ta'ala. Menghadap raja segala raja. Malikul Muluk. Raja kepada seluruh raja-raja. Yang ketiga, ar-raja. Harap. Mengharap dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengharap. Harap macam-macam. Harap untuk masuk syurga pun harap. Harap supaya jangan masuk neraka, lagi harap. Itu ar-raja. Itu dia. Takut satu, ar-raja satu. Barulah al-haya, malu kita menghadap Allah Ta'ala. Mulut
lain yang dibaca, hati lain yang dikira. Tu kan malu tu. Malu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Malu. Tak malu. Tuhan kan, Allah Taala kan tahu hati kita. Allahu Akbar. Kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tiba-tiba hati tak sama dengan mulut. Tak malu kita. Itu yang kita rasa malu. Pasal Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Macam mana Allah Ta'ala tahu ni? Kita sekarang dah zaman moden dah. Teknologi macam-macam. Teknologi maklumat, IT tak IT ni. Celik IT. Kan tekan komputer kan keluar macam-macam. Komputer pun boleh ingat. Allah Ta'ala lagi hebat. Kita rasa hebat melihat orang yang mencipta komputer itu. Kita lupa pula memikirkan hebat yang mencipta kepala yang mencipta itu. Begitu. Allah Ta'ala yang mencipta kepala orang yang mencipta komputer itu lagi hebat. Komputer itu dah hebat dah. Pencipta dah hebat dah. Yang mencipta kepala orang tu lagi hebat. Itu. Maka Allah Ta'ala tahu apa yang kita fikirkan. Maka 4 perkara ini fikir. Tafahum, memahami isi kandungannya. Al-khawfu, takut dan bimbang, risau. Ar-raja, harap. Harap, bimbang. Itu sebabnya kita ni kena merenungkan 4 perkara. Yang pertama, merenung ciptaan Allah. Supaya menambah keyakinan dan ketauhidan kita kepadanya. Tengok ciptaan Allah Ta'ala yang hebat-hebat ni. Agas tu, agas tu. Yang gigit kita halus-halus tu. Apa yang kita tengok? Dia boleh terbang. Dia boleh terbang dan boleh gigit kita. Bukan main satu. Agas itu, hama itu. Agas tu besar sikit pada hama lah. Hama lagi kecil. Agas itu ingat, dia ada mata, dia ada kepak, dia ada hati, dia ada limpa, dia ada perut, dia ada otak. Tak boleh fikir aje lah. Siapa yang mencipta binatang halus tu? Kuman lagi halus. Kuman pun macam-macam kerja dia. Itulah kita nak renungkan, menambah kekuatan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam kita boleh fikirkan. Cacing dalam tanah tu apa dia buat? Cacing. Kalau kerat 2 jadi 2 dia. Cacing kerat 2 jadi 2. Ingat kerat mati dia? Berjalan sini, berjalan sini, berjalan. 2 ekor pula dia. Tak hebat ke? Itu binatang yang halus-halus. Tengok semut pula. Semut, tengok semut itu berjalan malam, tak tidur semut itu. Bila pula semut tu tidur? Kalau dia berjalan, dia mesti bertemu kawan dia, mesti beri salam juga. Jalan, Assalamualaikum itu. Waalaikumsalam. Apa khabar? Bolehlah. Jalan, jumpa lagi dia. Masa jalan mesti dia jumpa kawan. Nampak hebat semut. Mesti perhubungan dia kuat. Jumpa, Assalamualaikum. Jumpa, Assalamualaikum. Dia mesti bersalam juga dia. Siapa punya kerja ni? Allah Ta'ala. Tuan-tuan tengok anai-anai dia dalam hutan. Anai-anai tu. Alah, mata tak ada anai-anai ni. Tapi dia punya sap lurus. Tak hebat ke? Lurus betul sap anai-anai dalam hutan. Mata tak ada pun boleh lurus dia. Kita mata ada sembahyang macam mana? Bengkok-bengkok juga. Itu kelebihan kita pula. Itu. Ini dia merenung ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, merenung nikmat Allah Ta'ala. Buat apa? Untuk menambah kasih dan syukur kepada Allah. Nikmat tu. Nikmat itu bukan makan tu. Makan tu bukan nikmat. Yang nikmat sihat itu. Iman itu. Iman dan sihat. Kalau tak sihat, makan tak jadi nikmat dia. Mana tak pilih? Ada nikmat sihat, ada nikmat makan. Kalau ada makan tak sihat, tak mahu dia. Baiklah sihat tak ada makan, daripada ada makan sihat tak ada. Sama aja. Orang duit banyak duitnya.
Tak sihat. Tengoknya makanan tu. Satu orang kaya jumpa saya. Ustaz, saya tak ada makan lah, dia kata. Anak-anak belikan saya nasi lemak pun tak boleh makan. Putu mayam pun tak boleh makan. Putu piring pun tak boleh makan. Duit, tengok duit. Nampak? Mana tak? Duit tak ada, boleh makan. Duit ada, tak boleh makan. Eloklah duit tak ada, boleh makan. Pergi kenduri kan boleh makan. Daripada duit banyak tak boleh makan. Gitu. Itu nikmat zahirnya. Nikmat badan kan macam-macam. Boleh mata gerak. Itu sihat tu. Nasib baik ada mata boleh memandang. Hidung boleh mencium. Telinga boleh mendengar. Tangan boleh bergerak. Mulut boleh bercakap. Tekak boleh merasa. Lidah pun boleh merasakan nikmat tu. Apa gunanya? Menambah syukur kepada Allah dan kasih kepada Allah. Yang ketiga, merenungkan janji Allah, janji syurganya. Supaya apa? Supaya gemar beribadat. Boleh beribadat. Tengok ini balasan Allah Ta'ala, balasan Allah itu janji syurga. Orang yang innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dan beramal, bagi mereka syurga Firdaus sebagai ganjarannya. Syurga Firdaus, syurga nombor 1, first class punya. Nabi pun pesan, kalau nak minta syurga, jangan komen-komen minta yang Firdaus itu. Wa idza sa'altal jannah fas'alil Firdaus. Kalau kamu minta syurga, minta yang Firdaus tu. Mudah-mudahan tak dapat Firdaus pun tak apa, dapat yang bawah-bawah. Begitu. Dapat juga. Yang ketiga, yang keempat, merenungkan janji siksaan balas berseksa Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya rasa bimbang dan takut. Nak buat maksiat, tak berani. Macam satu orang perempuan cuba nak menggoda seorang wali Allah Ta'ala. Apa jawapan wali itu? Boleh aku sanggup ikut kamu dengan 2 syarat, dengan 3 syarat. Yang pertama, nanti kalau Allah nak cabut nyawa, minta tangguh. Yang kedua, kita boleh buat maksiat, jangan di bumi Allah Ta'ala ni, di luar. Mana pula nak cari tempat. Yang ketiga, nanti di padang mahsyar, nanti Allah tarik kamu masuk neraka, minta jangan masuk. Kalau boleh, kita buatlah. Kalau tak boleh, jangan buat. Itu merenungkan janji neraka. Itu kan dia kata, kalla innaha laza nazza'atan lisyawa. Sekali-kali tidak. Sungguhnya neraka laza itu, kalau kena kepala, tercabut kulit kepala. Itu bayangkanlah. Neraka laza itu, kalau kena kepala, tercabut kulit kepala. Macam, boleh? Tak boleh. Itu inna syajarataz zaqqum ta'amul athim. Pokok zakum itu makanan untuk orang-orang yang berdosa. Kalmuhli yaghli fil butun, menggelegak. Cuba kita merenungkan, tak berani nak buat dosa. Itu nak merenungkan. Alasan Al-Quran kan macam-macam, menyebut itu satu bayangan yang sedikit. Bagaimana yang hebat-hebat. Neraka sakar bagi orang yang tak semayang. Neraka wel bagi orang yang tak khusyuk dalam semayang. Begitu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang lalai dalam semayangnya. Itu kita menungkan, tak berani kita. Mudah-mudah kita boleh bangun tengah malam merenungkan. Melompat kita masuk, neraka ni. Itu belum cerita bab seksa kubur lagi. Kubur mungkin ringan sedikit. Belum masuk neraka. Belum di padang mahsyar lagi. Ada orang jalan lidahnya yang berjalan. Lidah yang berjalan. Kita sekarang kaki berjalan. Padang mahsyar lidah yang berjalan. Itu macam-macam sisaan. Supaya kita takut, tak berani nak lawan perintah Allah SWT. Tak berani lawan hukum Allah SWT. Dan yang akhir sekali, yang kelima ialah merenungkan kecuaian kita. Banyak yang tertinggal. Zaman muda-muda dulu banyak yang tertinggal.
Mayang pun tinggal, puasa pun kadang-kadang tinggal. Puasa kadang-kadang kita buka puasa pukul 3, kadang-kadang pukul 3 dah buka. Ingat pukul 3 subuh, pukul 3 petang. Kan cuai tu. Supaya apa? Supaya rasa malu menghadap Allah Ta'ala nanti. Teringat kita orang yang nak mati tu. Teringat kita. Tengok sayu, nampak. Dia pandang jauh. Orang yang nak mati tu jauh pandang dia. Lelehai matanya. Sayang dia nak meninggalkan dunia ni. Bahawa manusia lahir dan dunia pun menangis juga. Lahir pun menangis. Nak tinggalkan dunia pun menangis. Tapi lahirkan dunia dia menangis itu pasal apa? Pasal menangis suka dia. Tukar cuaca. Walaupun dia rasa rugi dalam perut ibunya kan senang lenang dia. Budak janin dalam perut ibu kan senang. Tak senang. Tak sakit. Tak sesama. Tak batuk. Tak haus. Tak dahaga. Tak ada apa. Relax dalam perut mak dia. Tak batuk dia. Ada batuk dalam perut. Siapa pula batuk ni? Tak ada. Tak batuk dia. Relax dia. Keluar saja, dia gembira sebenarnya. Tapi dia menangis. Mak pun gembira, anak pun melahirkan rasa gembira itu dengan menangis. Tetapi apabila nak meninggalkan dunia, itu lagi sayu. Aduh. Tinggal anak-anak. Isteri pun tinggal, suami pun tinggal. Kebun getah pun tinggal, kebun kelapa pun tinggal, kebun rian pun tinggal. Nak makan ucanai dah tak ada dah. Makan Maggi lagi tak ada. Leleh mata nak meninggalkan dunia ni. Rasa-rasa tak puas dalam dunia ni. Baru umur 40 tahun dah meninggal. 45 dah meninggal. Kawan saya baru aja meninggal dalam 2 bulan lepas. Tengah semayang subuh. Sebaiklah lepas semayang subuh. Lepas subuh tak sakit. Orang kata Ustaz tak ada sakit. Yalah itu kata kita lah. Kan? Mungkin dia sakit jantung. Wallahualam tak tahu tu hukuman manusia ni. Tak sakit lah. Tu doktor nak belah nak tengok tu apa sakit dia. Boleh jadi jantung tersumbat. Tengah-tengah semayang terus tumbang dan meninggal. Tapi alhamdulillah lah, maknanya kita punya sahabat dalam perjuangan yang sama. Tengah dia pun jadi imam. Umur dia 40-an saja. Kan timbul tak sangka tu. Tak sangka semalam sama-sama makan. Ini kita pun tuan-tuan yang datang ni boleh sangka-sangka ke? Dah besok mati, lusa mati. Dah tak sangka, malah ada dengar ceramah. Dekat Seri Gombak. Dah meninggal. Siapa gaya tu? Yang main. Maka detik-detik standby lah. Ini 5 kali. Habis kita balik. Sesungguhnya kita yang pertama at-tafahum tadi. Memahami apa yang nak kita baca dalam semayang itu. Yang pertama kita pun start mula semayang kita baca apa? Allahu akbaru kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. 3 Allah 1. Alhamdulillah 1. Subhanallah 1. Ada 3 tu. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Kan 3 dia. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. 3 perkara ni. Jadi Allahu akbaru kabira. Allah yang maha besar dan sebesar-besarnya. Di segi keagungan dan kekuasaan. Walhamdulillahi kathira. Segala puji bagi Allah banyak-banyak. Banyak sungguh. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan maha suci Allah pagi dan petang. Ini dia. Ini kita mula-mula gini. Tengok ya. Itu sebabnya dikatakan bahawa ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan menyebut nama Allah itu hati, perasaan, jiwa, peribadi akan tenang. Tengok start semayangnya Allahu akbar. 1. Allah sekali sebut. Allahu akbaru kabira. Dah lagi sebut Allah, bukan? Walhamdulillahi kathira.
Allah lagi, segala puji bagi Allah banyak-banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, disebut Allah lagi. Maha suci Allah. Itu sebabnya semayang itulah yang disebut ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, menyebut Allah itu hati tenang. Bukan menyebut Allah, 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 Allah. Bila hati susah, duit hilang 10,000, duk mah Allah, 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 Allah. Lagi susah. Tetapi dengan sembahyang itulah. Kemudian a'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Berapa kali sebut Allah satu? Itu sebabnya kita doa iftitah, doa perasmian. Iftitah tu maknanya peresmian. Saya mau tuan-tuan faham perkataan ini. Nanti orang tanya, pasal apa saya mengajar sudah lebih 30 tahun. Tak pun orang tanya apa makna iftitah tu. Tak tahulah kalau orang tahu. Doa kunut pun orang tak tanya. Bukan doa tu, kunut tu. Banyak tempat saya pergi, saya tak, makna kunut apa? Senyap je, tak cakap. Lepas ceramah Ustaz, mana kunut apa Ustaz? Pasal apa? Nak tanya kan segan. Pasal kita dah baca, nak kecil baca, sampai tua. Kebetulan pula Ustaz kita tu tak cerita pula apa makna kunut tu. Tak tanya, diam je, nak tanya segan, diam, nak balik. So, Ustaz, saya pun tak tahu juga. Tapi alhamdulillah lah dia mau tanya. Kalau orang tak mau tanya, dia mau segan nak tanya, itulah dia panggil bangang dalam bangang itu. Jadi artinya ini dia. Allahu akbar kabira, Allah yang maha besar. Maha besar. Bukan besar fisikalnya. Yang dibayangkan Allah Ta'ala gemuk macam Cina macam kan. Tuhan Cina kan gemuk, perut buncit. Botak pula kepala dia. Tu Tuhan Cina. Tu Cina bayangkan gemuk pula Tuhan dia. Buncit kau menterarah Tuhan dia ni. Tuhan Cina tu. Kita Allah Ta'ala, kita tak boleh kita bayangkan Allah Ta'ala tu gemuk begitu. Ingat ya, dalam ilmu tauhid, bayangkan bahawa Allah itu tidak besar, Allah Ta'ala itu tidak kecil, tidak kiri, tidak kanan, tidak depan, tidak belakang. Kan pening juga fikirkan tu. Tidak besar, tidak kecil. Bagaimana pula? Sederhana kot. Pasal apa? Dari segi ilmu tauhidnya bahawa Allah Ta'ala itu bukan makhluk. Akhirnya, bila makhluk adalah besar, adalah kecil. Ada depan, ada belakang, ada kiri, ada kanan. Allah Ta'ala bukan manusia, bukan makhluk. Bila makhluk, baru ada. Tuan-tuan bayangkan macam mana pula tidak kita akan mana pula Allah Ta'ala tu? Tidak depan, tidak belakang, tidak atas, tidak bawah. Tidak tenggara, tidak selatan. Tu. Itu kepala kita membayangkan makhluk. Allah Ta'ala bukan makhluk. Senang jawapan itu mudah. Kalau sekiranya Allah Ta'ala ada kanan di kiri, itu makhluk. Allah Ta'ala bukan makhluk. Kenapa ini ingat tu? Itu maha besar maknanya keagungannya, kekuasaannya, pemerintahnya. Pemerintahan Allah Ta'ala ini bukan bumi ini. Bahkan alam seluruhnya. Alam ini tak tahu luas bagaimana. Pasal kalau kita pergi lagi. Tak habis-habis alam ini. Pergi lagi. Adalah ahli astronomi, ahli ilmu falak mengatakan sudah berjumpa dengan satu planet yang jauh dari bumi ini 1000 tahun perjalanan cahaya. Baru berjumpa. Yang ada, bahkan lebih daripada itu, ada lagi. 1000 tahun perjalanan cahaya. Berapa jauh kakak? Satu saat perjalanan cahaya, berapa batu? 186,000 batu. Satu saat. Kalau seminit, berapa? Kalau 1 jam, berapa batu sudah jalan? Bayanglah, 186,000 batu kali 60 saat kali 60 minit. 1 jam, bukan? 1 jam kali dengan 24 jam. Kali dengan setahun. Kali dengan 1000 tahun. Baru. Tak ada nombor lah tu. Kita nombor pun tak banyak lah. Kita 100, 1000, 1,000,000, kemudian 1 bilion, kemudian 1 trilion, kemudian 1 fortlion kot. Fortlion baru dah zillion. Habis dah. Dah zillion, Z dah habis lah. Nampak tak? Mana nak ke mana lagi tu? Bahkan lebih daripada itu lagi. Matahari dekat. Matahari 94 juta batu je. Dari begitu.
Matahari yang kita 94 juta batu. Itu alam syahadah, alam nampak. Terus cahaya matahari sampai kita mungkin 8 minit sampai. Cahaya matahari sampai ke bumi ni 8 minit kalau saya tak silap ingatan. Kan luas. Bukan Allah yang besar kekuasaannya. Bukan bumi yang dijaganya. Bumi ni tak ada apa pun. Bumi ni kalau pandang dari galaksi, daripada angkasa lepas, pandang bumi ni besar pasir je. Bumi ni besar pasir je. Kalau bumi besar pasir, kita besar mana gagak? Bumi ni yang berapa tan berat dia tu besar pasir, kita besar mana gagak? Bagaimana nak lawan Allah Ta'ala? Tak masuk buku kita ni. Tuan naik ke buk langit, pandang ke bawah, besar mana kereta? Pandang terbang di atas, besar mana terbang? Pandang di jauh. Itu kan luas. Maknanya alam ni terlalu luas. Kalau bumi alam seluruhnya, alam ini berjalan berpusing, bumi kan berpusing 365 hari kan setahun. Ada, maka alam ini seluruhnya berpusing, alam ini 1000 tahun. Seluruh alam ni berpusing. Itu sebab kita bila Allah Ta'ala kata masuk neraka sehari, kan? Sehari, maka maknanya 1000 tahun. Kita bumi ni pusing kan 24 jam, kan? Bumi ni 24 jam. Ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun. Bumi kita kecil, jadi kan senang laju pusing. 24 jam. Kalau alam ni seluruhnya berpusing 1000 tahun, maka Allah yang Allah pandang bukan bumi, yang Allah pandang alam ini seluruhnya. Maka sekali pusing 1000 tahun. Kalau kita masuk neraka sehari dalam pandangan Allah bermakna 1000 tahun. Macam boleh masuk neraka sehari 1000 tahun. Kalau Allah masuk neraka 80 hari 80,000 tahun. Maka barang siapa tinggalkan sembahyang satu waktu, masuk neraka 80 hari. Bermakna 80,000 tahun. Gitu. Itu luas. Saya tak nak hurai bab itu, bab planet panjang. Bulan bagaimana, matahari bagaimana. Berapa juta-juta bintang-bintang yang bintang yang jauh, bintang yang dekat dengan kita. Barulah wa subhanallah wa bihamdihi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah. Banyak-banyak. Kita puji Allah Ta'ala lah. Nikmatnya, kesenangannya, macam-macam yang Allah Ta'ala beri. Nikmat yang tak terkira-kira. Kata di B. Arifin dalam bukunya Samudra Al-Fatihah, dia kata kalau pakai komputer nikmat kita ni, dikira komputer, hancur komputer kita. Banyak nikmat itu, tak terkira-kira. Itu sebabnya kita lihat malaikat yang jaga tumbuh-tumbuhan dalam dunia ni pun berapa juta, berapa ribu bilion, tak terhingga banyaknya. Yang nak jaga rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan, semua nak jaga untuk nikmat manusia. Dia ambil ikan dalam laut, ambil lagi, tak habis-habis ikan tu. Macam sungai-sungai pun habis kejap lah, tak lama ada balik ikan itu. Kalaulah derian-derian berhenti berbuah, macam rambutan pun berhenti, mogok lama sangat, dia kata 40 tahun dah berbuah, sudahlah. Macam cili pun berhenti, semua berhenti. Padi-padi pun berhenti, gandum-gandum pun berhenti, relax semua. Setahun relax, macam tak pening gitu. Bahkan dalam badan manusia sudah cukup dah ada air liur keluar kat tekak ni. Musim kering pun air liur ada juga dia. Kan nikmat Allah Ta'ala tu. Nikmat yang paling mahal otak. Pasal kalau secara sini kering, otak pun dah cakap, haus dia kata. Maka diarahnya kita minum. Kalau tak berjalan, macam haus pun diam je. Tak mampus kita. Itu anugerah. Itu sebabnya kita ada dalam Indonesia ada tindakan pantulan. Artinya kalau tak pegang api, automatik otak beritahu, angkat cepat. Itu dengan cara sekejap sebenarnya. Kalau sekiranya dia tak beritahu pun, elok lah. Pegang api tu.
Tu tindakan pantulan letak. Macam kita tengok Allah Taala ni kerja. Bila terapit kereta je, sekejap angkat tak kena. Terimpit tapi tak melekat ke pintu. Jarang orang melekat ke pintu, tak ada. Dia mesti automatik dia cabut tangan tu. Nampak tak? Itu nikmat yang paling mahal tu. Nikmat yang paling mahal juga termasuk mata kita. Mata kita apa? Celik mata, jaga. Tidur, pejam. Kalau tidur pun celik, jaga pun celik, apa jam? Celik. Dah tidur ni. Kau tidur ke? Jaga. Rupa dah tidur lah. Dan kalau masuk sampah, dia boleh terkelip mata. Bukan? Keluar pula air. Mengalir dari sampah tu keluar. Nampak? Dalam hidung pula ada bulu hidung untuk tapis. Kalau sekiranya orang bakar cili sebagainya, kan bersin, sap, melompat cili keluar balik. Automatik kita nak bersin tak? Pejam mata. Asal? Kalau bersin terbuka mata, tercabut mata. Kan kuat bersin, jangan main-main bersin. Mengapa sebut Alhamdulillah? Pasal bila kita bersin, jantung berhenti. Kita kan pam jantung, pam, bersin, sap, dia berhenti terus. Kemudian dia sambung balik. Alhamdulillah, nasib baik, sambung. Kalau tak sambung, inna lillah. Itu. Itu Alhamdulillah. Kita panggil Alhamdulillah. Kita baca Alhamdulillah 33 kali itu pasal apa? 33 kali ni umur Nabi Isa 33. Ada dorongan untuk masuk syurga. Umur kita di syurga nanti, umur kita berapa? 33 umur Nabi Isa AS. Barulah wa subhanallahi bukratan wa asila. Bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Pagi pun bertasbih. Pagi maknanya termasuklah zuhur dan asar. Petang masuklah malam. Begitu. Bertasbih. Makna wa subhanallah, maha suci Allah dari segala sifat kekurangan. Tiap-tiap apa yang dibayangkan kurang kepada Allah, Allah Ta'ala jahil, itu mustahil. Begitu. Maha suci tolak. Allah Ta'ala itu kedekut, mustahil. Itu sebab kita mengaji sifat 20 yang mustahil tu. Allah Ta'ala itu binasa, tolak. Allah Ta'ala sama dengan manusia, makhluk, tolak. Allah Ta'ala itu berbilang-bilang banyak, tolak. Allah Ta'ala itu lemah, tolak. Allah Ta'ala itu tak tahu, tolak. Itu dia. Itu maha suci tu. Segala itu bala ilmu tauhid, maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada segala sifat kekurangan. Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Begitu. Itu senang mengaji ilmu tauhid pendek-pendek, senang. Itu dia huraian Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tersambung nanti wajjahtu pada ceramah akan datang. Minta maaf banyak-banyak, saya kena mesyuarat pagi ni, mesyuarat pusat nanti start pukul 10 tadi. Oleh kerana kita jadual dah jalan, kita teruskan juga. Mudah-mudahan Ustaz Ramli boleh sambung. InsyaAllah. Sekian dulu, tak banyak-banyak. Sambung akan datang. Ingatkan balik, kita sambung wajah tu. Wajah Jalil Aziz. Dan saya harap tuan-tuan bawa pensel belaka akan datang, tulis apa yang saya ceramahkan. Mudah-mudahan jadi suatu ilmu yang manfaat kepada kita bersama. Dan kalau sekian tuan-tuan boleh bawa buku, tulis apa yang saya huraikan, nanti balik boleh huraikan pula kepada orang lain. Gitu maksudnya. Ya, akan datang tuan bawa pensel, bawa buku, tulis apa yang saya huraikan. Tidak semuanya. Kadang-kadang apa yang saya cakapkan ini mungkin saya tidak dapat ulang di tempat lain. Tak dapat ulang. Mungkin ilmu masih itu yang keluarnya. Mudah-mudahan begitu. Ya. Sekian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.